Nampak tak slide cikgu? Nampak tak Nampak slide cikgu. cikgu? Okey. Okey, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita baca bacaan umur kita. Kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, kepada ahli keluarga baginda, daripada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ya, Alhamdulillah kita masuk pada pelajaran kita bab 5 ni Apa tak keluar lagi? Okay. Iaitu jenis gerak balas jenis gerak balas dalam tumbuhan. Okey, cikgu ni dah buka kamera dulu. Okey, gerak balas dalam tumbuhan. Okey. Pertama ialah jenis gerak balas dalam tumbuhan jenis gerak balas dalam tumbuhan. Kita punya power cikgu ni besar tak? Okey. Okey. Jenis gerak balas dalam tumbuhan ada dua, iaitu gerak balas tropisma. Cuba sebut tropisma. Dan satu lagi adalah gerak balas nasi. Okey, kita tengok tindak balas tropisma. Apa itu gerak balas tropisma? Ialah gerak balas tropisma merupakan gerak balas bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan pucuk, sama ada mendekati dan juga menjauhi rangsangan. Terdapat pelbagai jenis gerak balas. Sebenarnya gerak balas di sini adalah gerak balas jenis pertumbuhan. Gerak balas merupakan gerak balas pertumbuhan. Okey, perkataan tropisma berasal daripada perkataan Yunani maknanya tropos yang bermaksud berputar. Okay. So kita kena ingat bahawa bila kita sebut tropisma, ia merupakan satu tindak balas pertumbuhan atau tumbesaran. Tumbesaran apa? Terhadap rangsangan. Rangsangannya apa? Rangsangannya sama ada cahaya ke, graviti ke, air ke. Okey. Kita tengok ni terdapat jenis gerak balas iaitu tigmotropisma, geotropisma. Belakangan sama Kita ulangi. Hydrotropisma, phototropisma, chemotropisma.
Tropisma maknanya gerak balas jenis pertumbuhan terhadap rangsangan. Sigmotropisma, touch, sentuh. Geotropisma, gravity. Hydro, air. Foto, cahaya. Kimo, bahan kimia. Gerak balas tropisma iaitu terbahagi kepada gerak balas adalah kekal dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Gerak balas yang ditunjukkan adalah perlahan dan tidak jelas. Tapi kalau kau tengok kat TV tu, dia siap boleh ambil gambar dah. Daripada kecil-kecil ke besar tu kan. Maknanya memang perlahan tapi bila videokan dia cepatkan. Arah gerak balas tumbuhan adalah bergantung kepada arah rangsangan. Tropisma positif bermaksud pertumbuhan ke arah rangsangan. Manakala pertumbuhan tropisma pertumbuhan menjauhi rangsangan. Tengok contoh gerak balas iaitu sigmotropisma. Tadi cikgu cakap touch, sentuh atau sentuhan. Geogravity rangsangannya sama ada dia jauh atau mendekati. Hydro air, H2O. Foto cahaya. Dan kimo adalah bahan kimia. Gerak balas tropisma. Pertama ialah sigmotropisma, merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan, touch tadi. Sentuhan. Sulopag menunjukkan tindak balas sigmotropisma positif dan berpaut pada objek seperti kayu bagi membolehkannya mendapat sokongan. Contohnya pokok ni lah, di pagi kan. Selain tu pokok apa? Kacang. Timun tikus. Pernah makan timun tikus tak? Siapa pernah makan timun tikus? Ada tak? Abang Lina tak pernah makan? Pernah makan timun tikus? Tak. Tak pernah makan? Kecil je. Hujung jari ni ke kecil. Boleh makan. Dia pokoknya menjala. Sama dengan pokok timun lah naik. Manjat. Muhammad Izzuddin sedang minum air kan nampaknya gambarnya. Dah sarapan semua? Okay. Dah cikgu. Dah. Okey. Kemudian kita tengok pada rangsangan yang kedua adalah rangsangan disebabkan oleh tarikan graviti iaitu geotropisma. Pucuk menunjukkan geotropisma negatif iaitu dia menjauhi cahaya. Manakala cahaya pula graviti. Manakala akar menunjukkan geotropisma positif maknanya mengarah ke arah graviti. Ni akar. Pucuk di atas. Kalau pucuk ni geotropisma positif dia dah terjunam ke dalam tanah. Okey, hydrotropisma merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap air. Air menunjukkan, akar menunjukkan hydrotropisma positif kerana tumbuh ke arah air. Manakala pucuk hydrotropisma negatif sebab jauhi air. Okey, fototropisma merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Pucuk menunjukkan fototropisma positif kerana tumbuh ke arah cahaya, manakala akar menunjukkan fototropisma negatif sebab dia menjauhi akar. Dia menjauhi cahaya. Chimotropisma. Chimotropisma merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia, iaitu akar menunjukkan chimotropisma positif apabila tumbuh ke arah garam mineral. Akar menunjukkan chimotropisma negatif apabila tumbuh menjauhi bahan kimia seperti racun. Pandai dia nak tumbuh. Okey. Okey, itu dia. Kemudian kita tengok gerak balas nasi. Gerak balas nasi. Tadi dia tumbuh-tumbuh Tumbuh ke arah tumbuh. Sebab tumbuh. Sekarang ni, gerak balas terdiri daripada beberapa jenis iaitu fotonasi, seismonasi, niktinasi,
termonasi dan sigmonasi. Okey. Gerak balas nasi. Tidak semua gerakan mesti merupakan gerak balas pertumbuhan. Tadi tropisma. Maknanya dia mesti pertumbuhan. Ni pertumbuhan, arti T ni pertumbuhan ke, P pertumbuhan ke, yang mesti tropisma ada pertumbuhan. Yang ini nasi tidak. Tidak semua gerakan nasi merupakan gerak balas pertumbuhan. Gerak balas yang ditunjukkan adalah lebih cepat dan lebih jelas. Lebih cepat dan lebih jelas daripada gerak balas tropisma. Kalau tadi tropisma, pertumbuhan memang lambat lah. Nak tunggu besar sampai sekarang ni, makan masa berapa? 17 tahun kan? Itu pertumbuhan lambat. Okey, tapi nasi ni dia cepat dan dapat dilihat dengan jelas. Terdapat gerak balas nasi untuk menyelamatkan diri. Okey, menyelamatkan diri. Okey, kita tengok foto nasi. Biasanya kelopak bunga terlibat dalam gerakan foto nasi yang bergerak terhadap cahaya. Foto maknanya cahaya. Okey, bergerak terhadap cahaya. Ini kelopak bunga. Bunga ros Jepun, pada tanam bunga ros Jepun ni, berkembang apabila menerima cahaya matahari yang maksimum. Kalau kita tengok bahawa dia kita panggil zaman-zaman dulu panggil pokok 10 pagi kan. Sekarang ni panggil pokok Jepun. Okey. Bunga ros Jepun ni menguncup pada waktu malam. Sebab apa dia kuncup? Dia tak ada cahaya. Maka dia kuncup. Itu nasi tu Dia tidak melibatkan pertumbuhan. Dia kembang, dia kuncup saja. Okey, kita tengok sigmonasi. Ni biasalah kita. Awak pun kalau pergi Padang pandai lah. Ini pokok semalu. Semalu. Merupakan gerak balas yang disebabkan oleh rangsangan mekanikal. Akibat kejutan, sentuhan, tiupan angin, titisan hujan, pun boleh. Asal benda yang dia menyebabkan dia tersentuh je, dia boleh lah. Awak pun pandai selalunya, pergi sentuh dia. Gerakan sigmonasi dapat dilihat pada daun, stigma dan stamen. Contohnya pokok semalu. Biasanya kita nampak pada daun lah pada daun pokok dia. Niktinasi merupakan gerak balas ritma circadian. Ritma circadian terhadap keadaan gelap. Biasanya pokok kekacang seperti daun pokok petai belalang menguncur pada waktu malam dan juga kembali terbuka pada waktu siang. Pokok petai belalang pokok petai belalang bukan pokok petai yang besar tu, pokok petai yang halus-halus tu, kecil tu Okey, ini macam nikti ni macam naik gitu Naik lawannya siang. Malam lawannya siang. Maknanya siang dia buka, malam dia tutup. Kalau awak tengok pokok ulam raja pun sama. Nanti kalau waktu malam dia punya batang dengan ke atas dia tertutup. Contohnya pokok petai belalang. Okey, kemudian termonasi. Termo maknanya termometer, suhu. Suhu. Termonasi merupakan gerak balas tumbuhan terhadap perubahan suhu persekitaran. Sebagai contohnya, pokok bunga tulip kembang mekar disebabkan kenaikan suhu dan menguncup apabila suhu menurun. Contohnya tulip dan senang suhu. Kemudian contohnya pokok tulip. Sigmonasi, sekali lagi touch, sentuh. Merupakan gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Getaran. Okey. Ini getaran, kita cakap sentuh pula Getaran Okey, gerak ini dapat diperhatikan pada tumbuhan carnivore. Sekejap jangan pakai ni nanti takut salah. Okey, getaran G. Pakai G, getaran. Diperhatikan pada tumbuhan carnivore seperti pokok perangkap lalat Venus. Rangsangan di timur menyebabkan daun tertutup dan memerangkap serangga. Ini daun sebenarnya yang macam mulut ni. Ini adalah daun.
Okey. Okey. Dah faham yang ni? Okey. Faham tak? Okey, cikgu ulang. Okey, pertama kita ada gerak balas apa? Tropisma. Tropisma ni kita dah biasa jumpa masa mendengar rendah. Ada belajar tak mendengar rendah ni? Cikgu rasa macam ada. Ada. Ha? Ada. Ada kan? Okey. Okey, cikgu ulang. Kita ada fototropisma. Kita ada hydrotropisma. Kita ada geotropisma. Kita ada sigmotropisma. Sigmotropisma tu yang pokok yang memanjat seluruh baut. Touch. Bila jumpa je bahagian yang boleh disentuh, maka dia pun tumbuh ke arah tersebut. Okey. Tropisma tumbuh. Melibatkan pertumbuhan. Manakala nasi tidak melibatkan pertumbuhan. Kita ada fotonasi. Lagi satu apa? Apa lagi tadi? Kita ada apa? Fotonasi, niktinasi, termonasi, sigmonasi. Okey. Kita contoh satu fotonasi. Siti Nur Adiba. Contoh fotonasi. Diba? Ya, cikgu. Contoh fotonasi. Tumbuhan ni ke? Nama tumbuhannya. Bunga ros Jepun. Dengan ros Jepun. Okey, sigmonasi. Balkis. Pokok malu. Pokok semalu. Dia rangsangan dia apa? Rangsangannya apa? Sentuhan. Rangsangan, jenis rangsangan dia. Tadi tumbuhan, rangsangan dia. Kejutan, sentuhan, tiupan angin, titisan air hujan. Okey, ya adalah rangsangan mekanikal semua tu Contohnya pokok? Pokok malu. Okey, next. Ika, Atika. Contoh lain. Niktinasi. Atika. Pokok petai belalang. Okey, pokok petai belalang. Ini untuk rangsangan kepada mana? Apa jenis rangsangan dia? Keadaan gelap. Gelap atau terang kan? Dia akan menguncup apabila waktu gelap. Contoh selain daripada pokok petai belalang yang cikgu cakap tadi, pokok apa? Pokok ulam raja. Okey. Next, termonasi. Contoh termonasi. Pokoknya. T untuk termo untuk apa? Untuk suhu. Contohnya T untuk pokok apa? T untuk tulip. Okey. Sigmonasi. Izudin. Sigmonasi. Cikgu. Okey. Rangsangannya apa Izudin? Sigmonasi. G untuk? Getaran. Getaran. Okey, contoh pokoknya? Tumbuhan karnivor. Macam perangkap lalat Venus. Okey, tumbuhan karnivor. Okey. Kalau periuk kera boleh tak? Boleh kot. Boleh kot. Okey. Okay, sekarang kita tengok soalan formatif. Tengok buku teks tu yang pertama. Nyatakan definasi gerak balas geotropisma. Apa? Gerak balas geotropisma pula. Tropisma. Okey. Amir. Amir mana? Amir cepat ni. Gerak balas tropisma. Apa maksud gerak balas? Gerak balas jenis apa? Gerak balas jenis apa? T untuk apa? P untuk apa, Mei? Cepat, Mei. Mei? Ada tak Amir ni? Alia?
Alia? Alia? Okey. Bacakan soalan nombor 1, Alia. Buku teks awak muka surat 102. Alia ada tak ni Alia ni? Alia. Balkis. Alia Balkis. Alia? Okey. Alia tak ada. Pergi kepada Siti Nur Adibah. Gerak balas tropisma. Jawapan cikgu Jawapan. Tropisma ialah gerak balas bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan pucuk sama ada tumbuhan mendekati atau menjauhi rangsangan. okey, cikgu nak awak tambah perkataan gerak balas pertumbuhan. Tambah gerak balas jenis pertumbuhan pada bahagian tertentu tumbuhan Okey. Okey, bagus. Adibah, kita tengokkan soalan nombor 2, Balkis. Balkis? Ya. Balkis, okey. Senaraikan 3 jenis gerak balas tropisma. Okey, apa dia? Pimotropisma, Hmm? geotropisma, Lagi? hydrotropisma. Okey, dia ada berapa lagi yang belum kita sebut? 2. 2 apa dia? Fototropisma, kemotropisma. Okey, kemotropisma contohnya baja ataupun racun Okey, next soalan yang ketiga. Wajarkah gerak balas fototropisma dilakukan oleh tumbuhan? Wajar tak? Okey, soalan Ika Atika. Ika Atika, cepat. Cepat, Ika Atika. Ika Atika. Ada tak Ika ni? Ika? Izzuddin nak masuk. Mana Izzuddin ni? Dah masuk ke Izzuddin? Dia dah masuk dah cikgu. Okey. Ika ni ada tak Ika ni? Ada tak Ika? Senyap je. Okey, Amalina tolong cikgu. Tolong cikgu untuk jawapan tu. Tuan cikgu, Atika dah ada. Cepat Atika. Apa jawapannya? Wajar ke tak wajar? Jawab dulu. Wajar ke tak wajar? Wajar. Wajar. Kenapa wajar? Dah dapat satu markah tu untuk jawab wajar. Gerak balas fototropisma positif memastikan daun tumbuhan mendapat cahaya matahari yang optimum dalam lepas tu? fotosintesis. Okey, untuk menjalankan proses fotosintesis. Dia dapat cahaya yang optimum cahaya yang optimum. Okey, saya rasa cikgu dah share dia punya tu dekat group awak tu. Okey, next. Kita tengok soalan yang keempat. Siapa tadi yang cikgu cakap dia nak masuk, dia dah masuk tu? Izzuddin. Izzuddin. Amalina dulu. Amalina. Ikut giliran. Ya cikgu. Jawapan dia, daun pokok semalu bergerak balas terhadap haba iaitu termonasti. Dia adalah termonasti.
Termonasi. Gerak balasnya adalah termonasi. Termonasi. Kita tengok pokok semalu tadi. Pokok semalu. Dia bergerak balas terhadap haba. Kejutan, sentuhan, tiupan angin, titisan air hujan. So apa rangsangan dia? Pilih. Maknanya apa? Kejutan ke? Sentuhan ke? Tiupan angin tak? Titisan air hujan bukan. Sentuhan. Jadinya kejutan lah kan? Okey, jelaskan. Jelaskan Amalina. Jadi dia adalah seismonasi. Kemudian kerana dia ada haba tadi, dia memberi kejutan kepada daun ni. Daun ni menyebabkan dia menguncuk. Menguncuk tu untuk melindungi diri dia lah. Okay, next kita teruskan pembelajaran kita. Kita tengok kepada fitohormon. Hormon ni yang kita dah tahu lah. Hormon. Kita dah tahu hormon. Fito ni maknanya apa? Hormon tumbuhan. Okey. Kita tengok. Tumbuhan tidak mempunyai sistem saraf seperti manusia dan haiwan yang menggunakan sistem saraf dan hormon bagi mengawal atau hidupnya. Hal ini kerana gerak balas yang dilakukan oleh tumbuhan dapat diperhatikan dengan jelas selepas suatu tempoh masa tertentu. Fitohormon atau hormon tumbuhan. Fitohormon iaitu tumbuhan. Ingat tak kita ada perkataan fitoremediasi yang minggu lepas. Fito maknanya tumbuhan, remediasi tu pemulihan kan. Pemulihan dengan menggunakan tumbuhan. Sekarang fitohormon maknanya hormon tumbuhan. Gerak balas kimia yang merangsang dan menyelaras dalam tumbuhan terhadap rangsangan pada kepekatan yang sangat rendah. Okey, contoh-contoh hormon tumbuhan Pertama ialah auksin, berfungsi dalam fototropisma dan juga geotropisma. Dia juga bukan saja fototropisma, geotropisma, tapi dia juga adalah sigmotropisma juga. Sigmotropisma juga. Menggalakkan perkembangan kedominanan efek pucuk dan juga akar. Kedominan efek. Efek ni ada pada pucuk dan juga pada akar. Merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar. Okey. Dia juga merangsang pemanjangan sel pucuk dengan sel akar. Merangsang percambahan akar adventitious pada keratan batang. Kalau kita kerat batang tu, misal kata pokok bunga ros, kita dah kerat, dia tanam, nanti dia akan tumbuh akar halus-halus kan. Itu namanya akar adventitious. Okay, merangsang pembahagian sel di cambium semasa pertumbuhan sekunda. Kita dah belajar dah pertumbuhan sekunda. Kalau primer dia jadi panjang, kalau sekunda untuk jadi lebar. Ini cambium, pembahagian di cambium semasa pertumbuhan sekunda. Maknanya cambium sisi lah, cambium lateral. Cambium lateral ada dua. Apa dia? Cambium vascular dan cambium gabus, vascular. Satu lagi cambium gabus. Okey. Merangsang pembahagian sel di cambium semasa pertumbuhan sekunda, merencat keguguran daun dan daun yang masih muda. Dia halang supaya nanti daun muda tu boleh menjalankan proses fotosintesis, merencat pengeluaran tunas sisi. Dia merencat pengeluaran tunas sisi. Okey, itu adalah auksin. Auksin fungsinya adalah pertama ialah pemanjangan. Yang penting sekali, pertumbuhan pemanjangan akar.
sel akar dan juga sel di pucuk. Pembahagian sel di cambium semasa pertumbuhan sekunda. Okey, kita tengok gibberellin. Menggalakkan pembahagian dan pembancangan sel batang. Tadi lebih kepada pucuk dan akar, ingat? Pucuk dan akar dan juga kalau ada pun dekat sini lah sisinya. Okey. Yang ini adalah di mana? Di sel batang. Merangsang perkembangan daun, bunga dan buah. Merangsang perkembangan dan percambahan biji benih. Bila dah berbuah, hasilkan biji benih. Maknanya sambunglah. Okey. Menyebabkan pertumbuhan batang berbunga pada tumbuhan kerdil. Okey, merencat perkembangan akar. Okey, dia ni rencat perkembangan akar. Okey. Kemudian dia tengok cytokinin. Merangsang pembanjangan sel akar dan sel batang dengan kehadiran oksin. Maknanya kena ada oksin sebab oksin ni tadi dia cakap mesti pembanjangan sel di pucuk dan akar kan. Tetapi dia ni boleh memanjangkan sel akar dan sel batang dengan kehadiran oksin. Mesti ada oksin dulu. Merangsang percambahan biji benih. Biji benih merencat perkembangan kedominanan apex. Ini berlawanan dengan oksin. Oksin merangsang kedominan apex. Apex pucuk tu. Akar dan pucuk. Merangsang pertumbuhan tunafisi. Tadi merencat, ini merangsang. Melambatkan proses penuaan daun. Okey. Asid absisik. Merencat pertumbuhan tumbuhan, merangsang keguguran buah, daun dan bunga yang matang. Okey. Maknanya kalau pokok daun dengan bunga tu dah matang, dia akan merangsang pengguguran. Tujuan nak gugurkan daun ni pun bagus juga sebab apa? Sebab dia ni akan memakan nutrien. Dia pun dah tua, maka gugurkanlah. Menggalakkan kedominanan biji benih. Maksudnya, biji benih tu tak bercambah. Kalau tadi, cytokinin galakkan pertumbuhan biji benih kan? Sekarang dia dormant. Dia punya biji benih tak bercambah. Menggalakkan penutupan liansoma pada musim kemarau. So, kalau musim kemarau, liansoma kan, matahari terik. Patutnya liansoma terbuka luas kan? Tetapi, dengan adanya hormon absisik ni, dia tertutup. Supaya mengurangkan kadar transpirasi. Sekarang ni musim kemarau, dah lama tak hujan kan? Okey. Kemudian merencat pertumbuhan tunas dan percambahan biji benih. Ni, dia rencat percambahan biji benih. Inilah, kalau kita tengok musim-musim dia, kalau kita tengok kat sini musim kemarau. Apa nak ada cambah biji benih kan? Lepas tu ni, biji benih apa nak cambah? Keadaan yang macam ni. Maksudnya dia ni dia menjaga keadaan tu dalam keadaan yang kritikal. Kalau kita tengok asid absisik ni tengok K tu untuk kemarau. Buat apa dalam musim kemarau nak buka liansoma? Buat apa nak cambah tunas baru? Mesti tak hidupnya. Buat apa nak cambah biji benih? Memang tak survive. Lepas tu dia menggalakkan kedominan. Maksudnya tak payahlah biji benih bercambah. Kemudian daun-daun gugur. Kalau kita tengok kalau pokok getah, waktu dia musim kemarau ni, daunnya gugur. Itu adalah salah satu cara dia nak menjaga pokok dia maksudnya kemandirian. Okey. Merancak pertumbuhan pokok. Okey, etilina. Etilina adalah satunya hormon yang dalam bentuk gas. Etina. Dia sebenarnya adalah etina. Dalam kumpulan kita ada alkina kan? Alkuna kan? So dia dalam kumpulan alkena. Ada double bond. Merangsang pemasakan buah, merangsang penuaan tumbuhan dan merangsang keguguran daun dan buah. Maksudnya semua dia rangsang. Rangsang buah, rangsang penuaan tumbuhan dan merangsang keguguran daun dan buah. Okey, itu dia jenis-jenis hormon. Okey, kita tengok peranan kesan oksin terhadap gerak balas,
pertumbuhan. Okey, auksin. Auksin tadi kita tengok yang pertama tu tu. Kalau kita tengok fungsinya ialah fototrofisma, geotrofisma, sigmotrofisma, menggalakkan perkembangan kedominanan efek, menggalakkan pemanjangan akar dan pucuk. Okey. Okey, kat sini. Maka tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan dan pertumbuhan. Gerak balas pertumbuhan dikawal oleh auksin. Hormon dia adalah dikawal oleh auksin. Okay. Kat mana auksin dihasilkan? Auksin ni dihasilkan di hujung pucuk ni. Hujung pucuk. Kat auksin ni dihasilkan di hujung pucuk. Auksin dihasilkan di meristem apex. Di meristem apex. Kita belajar. Meristem apex pada hujung pucuk dengan hujung akar. Okey. Okay, kita tengok bahawa bila cahaya tu daripada atas, dia akan tumbuh tegak ke atas. Tetapi kalau cahaya tu daripada satu sisi, dia akan bengkok ke atas dan ke arah cahaya. Okey, kita tengok eksperimen yang mengkaji kesan auksin terhadap pertumbuhan kolektil di hujung pucuk. Okey, ni hujung pucuk. Ni kolektil hujung pucuk. Dijalankan eksperimen pertama, dia potong kolektil ni. Potong hujung kolektil, potong pada bahagian atas zon pemanjangan. Kita dah belajar dah kita belajar. Ini adalah zon pembahagian. Kemudian ada zon pemanjangan dan ni adalah zon pembezaan. Apa dia? Pembahagian, pemanjangan, pembezaan. Kat sini baru ada phloem, ada xylem kat sini. Okey. Sekarang hujung kolektil dipotong pada bahagian atas zon pemanjangan ni, atas dia. So kita potong kat sini. Potong. Selepas 2 jam, tiada pertumbuhan. Biarkan tak ada pertumbuhan. Kemudian kita patahkan balik. Selepas 2 jam, kita letak balik semula. Letak balik semula. So, kita akan dapati selepas 2 jam, kita letakkan semula tu, kolektif tumbuh tegak ke atas. Apa kesimpulan kita? Apa kesimpulan kita? Okey, cuba kita tengok ni. Apa kesimpulan kita? Okey. Tengok Adibah, apa kesimpulan? Kita potong, dia tak tumbuh. Bila kita letak balik pucuk dia tu, ulung paling atas tu, dia tumbuh semula. Okey, apa inference? Pemerhatian dia tumbuh kan? Pemerhatiannya. So kalau dia punya inference-nya apa? Adibah, kita cuba. Apa nak cuba? Nak cuba? Adibah? Ya, cikgu. Adibah? Okey, apa dia? Inference dia? Kenapa dia tumbuh? Auksin yang disintesis pada hujung kolektil merangsang pemanjangan sel. Okey, good. Jawapan yang bagus. Sebenarnya kita tak tahu apa tu. Kita cakap lah ada bahan, satu nama bahan kimia yang terdapat dekat hujung kolektil tu yang merangsang pemanjangan. Itu kita cakap. Satu bahan kimia yang terdapat pada hujung kolektil yang menyebabkan pucuk terus tumbuh. Okey, kita tengok eksperimen kedua. Hujungnya dipotong. Kemudian dia letak di atas agar-agar. Selepas 2 jam ni, blok agar-agar dia letak kat agar-agar ni 2 jam. Kemudian dia ambil agar-agar ni, dia letak atas kolektif. Didapati bahawa kolektif tumbuh tegak ke atas. Okey, apa nak jawab? Okey, cuba fikirkan.
Okey. Cikgu nak tunggu jawapan Balqis. Okey, Balqis. Allah. Okey, Balqis. Nak try Balqis? Okey, Amalina. Kenapa agaknya bila kita letak blok agar-agar ni dia tumbuh ke atas? Tak apa, salah pun tak apa. Kak Amalina. 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 Ada tak Amalina ni? Amalina? Nur Amalina? Tak ada. Alia? Alia? Pun tak nak jawab. Balqis? Balqis? Tahu tak Balqis? Balqis? Tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu. Okey, tengok kat sini. Kalau yang atas, kita potong dia letak balik, dia tumbuh ke atas. Kita cakap bahagian atas ni ada bahan yang merangsang pertumbuhan pokok. Tadi Adiba kata oksin kat sini Okey, so kat sekarang ni, bila potong, letak dekat agar-agar, agar-agar kan boleh menyerap. So, oksin ke bahan kimia tu akan masuk ke dalam agar-agar 2 jam. Lepas tu bila dekat sini, bahan kimia tadi ataupun hormon tadi, oksin tu akan meresap masuk ke dalam batang ni. Okay, itu yang menyebabkan dia merangsang pertumbuhan dan menyebabkan klorotil tumbuh tegak atas. Eksperimen di 3 bulan sini. Dia potong macam ni sama, tetapi dia letak di bahagian sisi. So, jadi bahagian tu akan turun bahagian tepi sini je. Okey, maka dia akan merangsang pemanjangan kat sini. Dia tumbuh ke arah lingkup ke sana. Okey. Gerak balas tropisma berkait rapat dengan taburan oksin. Rangsangan luar seperti cahaya dan graviti mempengaruhi taburan oksin dalam tumbuhan. Oksin memberi kesan yang berbeza kepada sel-sel di pucuk dan juga sel-sel di akar. Kepekatan oksin yang tinggi merangsang pemanjangan sel di pucuk tetapi merencat pemanjangan sel di akar. Okey. Kita tengok gambar sini Ni kepekatan sikit je ni. 10 kuasa negatif 2. Antara 0 hingga 10 negatif 2 ni, okey. 0 memanglah yang tak ada. Kepekatan dia kat sini 10 negatif 6 kan sini. 10 negatif 6. Gerak balas pertumbuhannya 0. Okey. Maknanya kecil sangat sikit sangat. Tetapi kalau 10 negatif 5, kepekatan dia 10 negatif 5, tengok dah ada pertumbuhan. 10 negatif 4 ada pertumbuhan untuk akar. 10 negatif 3 pun ada. Kemudian 10 negatif 2 dah tak ada. Maknanya kepekatan yang rendah pada akar merangsang pertumbuhan. Tetapi kepekatan oksin yang tinggi merangsang pertumbuhan pada pucuk. Tapi yang rendah tak. Kalau tengok kepekatan yang rendah, kalau pucuk dia tak boleh merangsang. Okey, so kesimpulannya kepekatan oksin yang tinggi merangsang pemanjangan sel di pucuk tetapi merencat pemanjangan sel di akar. Tengok, tinggi kan. Akar dia jadi rencat. Okey. Peranan oksin dalam gerak balas fototropisma. Foto maknanya cahaya. Oksin ni pun macam orang perempuan tak suka
cahaya sebab takut gelap. Betul ke? Tak semua. Orang putih tu siap pergi tempat cahaya matahari nak panas Arah gerak balas hujung pucuk bergantung kepada arah rangsangan cahaya. Tabungan oksigen pada pucuk adalah sekata jika didedahkan kepada cahaya dari semua arah. Jadi dia akan tumbuh sekata. Taburan oksigennya sekata. Sebab cahayanya sekata. Hal ini menyebabkan pucuk tumbuh tegak ke atas. Kalau sekata dia tumbuh tegak ke atas. Okey. Apabila pucuk didedahkan kepada cahaya dari satu arah saja, oksigen akan bergerak menjauhi cahaya. Oksigen ni tak suka cahaya. Dia akan menjauhi cahaya. Okey. Kalau kat sini dia tak boleh nak gerak mana sebab cahaya satu arah. So kalau dia tak suka dia turun ke bawah. Okey, kat sini pula kalau kita tengok data center kan. So oksigen ni akan bergerak menjauhi cahaya. Menjauhi cahaya. So bila dia ada menjauhi cahaya, dia ada bahagian sini banyak. Oksigen banyak, dia akan turun ke zon pemanjangan. Maka sel di bahagian yang jauh daripada cahaya atau yang gelap ni, bukanlah gelap. Yang jauh daripada cahaya akan lagi lebih panjang. Sebab itu dia tumbuh bengkok ke arah cahaya. Sebab sel di bahagian yang ini lebih panjang. Sebab oksigen banyak, oksigen merangsang pemanjangan pucuk dan juga pemanjangan akar. Merangsang pemanjangan pucuk. Perkataan oksigen yang tinggi merangsang pemanjangan pucuk. Okey. Kepekatan oksigen tinggi di bahagian teduh. Itulah teduh tadi, jauh dari cahaya. Okey, kita tengok yang ni. Okey, kepekaran oksigen menjadi tidak sekata di pucuk. Jadinya kepekatan, cikgu tambah kat sini. Okey, dah ada. Kepekaran oksigen lebih tinggi di bahagian teduh. Sel di bahagian teduh mengalami pemanjangan yang lebih berbanding yang sel pada bahagian yang terkena cahaya. Okey. Bahagian sini lebih banyak oksigen. Bahagian sini sikit. Tengok anak panah ada. Banyak. Tebal kan dia punya anak panah tebal. Mana banyak oksigennya. Jadi dia dihasilkan di ujung pucuk. Kemudian dihantar ke hormonnya ke zon pemanjangan. Ni adalah zon pemanjangan. Sama dengan ni. Zon pemanjangan. Okey. Bila oksigen banyak kat sini, di pucuk dia merangsang pemanjangan. So sel ni jadi lebih panjang. Kalau kita tengok kat sini, sel ni lebih panjang daripada kat sini. Sebab oksigennya banyak. So bila dia panjang, dia bengkok ke arah cahaya. Kesannya pucuk bengkok ke arah cahaya dan pucuk menunjukkan fototropisma positif. Okey, kemudian kita tengok pula peranan oksigen di hujung kolektif terhadap gerak balas pertumbuhan berdasarkan fototropisma. Okey, kita tengok. Ni kawalan. Kita tak buat apa-apa. Yang kedua, hujung kolektif dipotong. Maknanya oksigennya dah tak ada. Ni hujung kolektif dia tutup. Tapi kolektifnya dia tutup dengan cahaya. Lepas tu hujung kolektif ditutup dengan plastik nil sinar. Okey, masih dapat cahaya lagi. Kemudian ditutup dekat ni, dekat bahagian zon pemanjangan. Ada kesan ke tak? Okey, kemudian satu lagi hujung kolektif dihasilkan dengan blok agar. Potong, lepas tu letak blok agar. Hujung kolektif dihasilkan dengan mika, kepingan mika. Selonggam. Okey, selepas 3 hari. Cahaya ni belah sini, so dia membengkok ke arah cahaya. Kenapa dia bengkok ke arah cahaya? Sebab apa? Sebab oksigen dia tak suka cahaya. So dia akan berada di bahagian teduh. Ni teduh. So bahagian teduh tumbuh dengan lebih panjang. Ini. Bila hujung kolektif tak ada oksigen. Ni tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen dia tak tumbuh. Okey. Ditutup dengan penutup legap. Okey, dia akan tumbuh ke atas.
Dia akan tumbuh ke atas juga. Kenapa? Walaupun tak ada cahaya, tapi oksigennya ada, oksigennya sekata. Bila oksigen sekata, dia tumbuh tegak. Taburan oksigennya adalah sekata. Dia duduk kat mana ni oksigen ni? Oksigennya duduk dekat ujung kolektif. Dia tak ada, dia tutup, dia gelap. So bila gelap, taburannya sekata. Semua ada arahnya. So bila dia turun pun sekata. Okey. Plastik ke sinar? Tutup dia dengan plastik. Cahaya ada. So oksigen akan pergi dekat jauh daripada cahaya ataupun kawasan redup. So bila oksigen banyak kawasan sini, sel di sini lebih panjang daripada kawasan yang cerah. So dia bengkok ke arah cahaya. Yang ini pula, dia tutup dengan kawasan ni, tak mempengaruhi. Sebab apa? Oksigen ni terdedah. Kolektifnya terdedah, maka dia akan pergi kawasan yang redup oksigennya. Ni pun sama. Sebab apa? Dia terdedah pada cahaya matahari. Sekata ke? Tak. Dia akan pergi kepada kawasan yang jauh daripada cahaya. So dia akan duduk ke belah redup. So sel yang tumbuh di bahagian redup adalah lebih panjang. So dia bengkok pada cahaya. Nikah. Tiada pertumbuhan. Kenapa tak ada pertumbuhan? Sebab oksigen yang ke atas ni tak boleh melintas ke zon pemanjangan. Maka oksigen tak ada. Tak ada oksigen. Sebab oksigen ni tak boleh melintas. Sebab nikah ni macam logam tak boleh melintas. Okey. Faham tak yang ni? Faham tak? Faham, tak? Cikgu. Faham. Alhamdulillah. Okey. Kemudian kita tengok pada peranan oksigen dalam gerak balas geotropisma. Semua ada dalam buku teks awak ni. Kita terangkan. Okey. Gerak balas tumbuhan terhadap tarikan graviti adalah dikawal oleh oksigen. Sama juga oksigen. Biji benih bercambah di dalam tanah secara mendatar. Kalau kita letaklah biji benih tu dalam keadaan macam ni. Jadi mendatar lah. Oksigen berkumpul. So dia akan keluar akar dia. Atau radikal kita panggil. Ataupun kita panggil dia kromol. Kromol radikal. Radikal ni akan jadi akar lah. Semua akan jadi pucuk. Okay, oksigen berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dalam dua akar disebabkan oleh tarikan graviti. Semua benda akan jatuh ke graviti. So ni kalau kita tengok sini oksigen ni kan. Okey, dia akan tertarik oksigennya dekat belah bawah. Pucuk pun belah bawah, akar pun belah bawah. So kat sini dia duduk belah bawah. Ini pun duduk belah bawah. Kemudian hormon itu akan bergerak ke zon pemanjangan sel. So dia akan belah sini lah kita. Ini pun dia akan bergerak ke zon pemanjangan sel, dia duduk belah bawah. Okey. Oksigen berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan juga akar disebabkan oleh tarikan graviti. Akar menunjukkan gerak balas geotropisma positif kerana tumbuh ke arah bawah iaitu mengikut arah tarikan graviti. Manakala pucuk menunjukkan gerak balas geotropisma negatif kerana melawan arah graviti. Okey. Kita tengok kalau dia ni pucuk kan. Pucuk oksigen tinggi dia akan merangsang pertumbuhan. Merangsang pertumbuhan. Maka dia akan bahagian bawah lebih panjang daripada bahagian atas. So sebab itulah dia akan tumbuh ke atas. Menjauhi graviti. Sebab dia oksigen yang tinggi merangsang pertumbuhan pucuk. Merangsang pemanjangan sel. Okey, kita tengok kat pucuk. Kat pucuk, sepekatan oksigen tinggi merangsang pemanjangan sel.
Jadi tengok sini panjang. Lebih daripada belah atas. Maka dia bengkok ke arah. Bengkok menjauhi. Bengkok pula. Tumbuh. Menjauhi graviti. Sebab itulah kita panggil dia geotropisma negatif. Sebab dia tumbuh menjauhi graviti. Manakala untuk akar pula, oksigen yang tinggi merencat pemanjangan sel. Maknanya yang atas panjang, yang bawah pendek. Sebab itu dia tumbuh ke arah bawah kerana kepekatan oksigen yang tinggi di akar rencat pemanjangan sel. Di akar. So, kesannya bahagian yang jauh daripada graviti tumbuh lebih cepat, panjang lebih panjang daripada bahagian yang dekat dengan graviti. So dia akan bengkok ke arah graviti atau tumbuh ke arah graviti. Okey, kita tengok kat sini. Gambar ni. Ini kalau oksigennya sekata. So dia akan tumbuh panjang sekata. Tetapi kalau oksigen ni banyak di bahagian sini. So bahagian sinilah yang tumbuh dengan banyak. Kalau ini pula oksigennya banyak belah kiri, maka dia akan tumbuh ke arah kanan. Itulah. Okey. Di pucuk. Ini menyebabkan sel-sel bahagian bawah memanjang dengan lebih cepat dan menyebabkan pucuk bengkok ke arah atas. Ini cikgu cerita tadi. Graviti dia tarik semua ke bawah. So, oksigen yang dihasilkan di meristem apex ni, di zon pembahagian sel, dia pun berada di bawah. Kemudian dia akan bergerak ke zon pemanjangan sel. Kat sini, oleh kerana dia bergerak kat sini, kepekatan oksigen adalah tinggi di bahagian sini. Maka dia akan merangsang. Sebab tinggi kat pucuk dia merangsang pemanjangan sel. So sel ni memanjang lebih banyak berbanding dengan bahagian atas. So hujung pucuk bengkok ke atas. Ini ulangan lagi sekali. Graviti menyebabkan oksigen semua ke arah graviti. Menyebabkan kepekatan oksigen di bahagian bawah adalah lebih tinggi di akar. Kepekatan oksigen tinggi merencat pemanjangan sel. Zon pemanjangan kat sini. Ni zon pemanjangan. So sini lebih, bila dah rencat pendek, yang atasnya panjang. So dia bengkok ke arah graviti. Okey. Aplikasi. Okey, sebelum tu kita tengok soalan praktis dulu. Okey, kita tengok soalan praktis. 5 pula nanti dulu kita tengok. Izudin. Tinggal berapa orang kita? Tinggal 5 orang. Izudin. Cepat Izudin. Soalan senang ni. Nyatakan 3 contoh fitohormon dan fungsinya. Izudin. Yang pertama auksin. Berfungsi dalam berfungsi dalam fototropisma dan geotropisma. Okey, lagi. Yang kedua gibberellin. Gibberellin. Fungsi dia menggalakkan pembahagian dan pemanjangan sel batang. Okey, dia batang. Gibberellin B untuk batang. Okey. Lagi? Okey. 3. Kinin. Cytokinin untuk apa ni? Merangsang pembahagian dan pemanjangan sel akar dan sel batang dengan kehadiran auksin. Okey, dia ni untuk awet muda. Kalau awak tengok tu semua untuk awet muda. Melambangkan proses penuaan. Okey. Next, kita tengok soalan berikutnya. Nur Amalina. Baca. Malina.
Ya cikgu. Okey, cuba jawab soalan nombor 2. 2. Taburan auksin di hujung pucuk adalah sekata. Dia menyebabkan hujung pucuk tumbuh tegak ke atas. Okey, bagus. Bila gelap, maknanya taburan oksin dekat hujung pucuk tu sekata. Bila sekata dekat hujung pucuk, dia turun ke bawah dekat zoom pemanjangan pun sekata. Maka pemanjangan sel juga sekata. Maka dia tumbuh tegak ke atas. Okey, soalan ni untuk Adibah. Cuba baca soalan, kemudian jawab. Encik Fahri yang menjual buah apel di sebuah pasar sentiasa mengasingkan buah yang sudah terlebih masak daripada buah yang sedang masak dengan segera. Wajarkan tindakan Encik Fahri? Okey, wajar ke tak? Wajar. Okey, so kenapa agaknya? Buah yang terlebih masak akan menghasilkan banyak gas etilena. Gas ini akan merangsang pemasakan buah yang berada berdekatannya dan dapat menyebabkan buah menjadi terlalu masak dan cepat busuk. Okey, itulah dia Sebab buah yang masak ni dia membebaskan sejenis gas Gas tu adalah gas hormon. Hormonnya adalah etilena Gas etilena iaitu dia merangsang pemasakan buah. Kalau kita dekatkan dengan buah, kalau kita nak buah kita cepat masak, kita ambillah satu buah yang tak kisahlah apa-apa buah. Kalau misal kata kita nak masakkan buah ciku, kita masukkan buah buah pisang dekat dengan buah ciku yang tu pun boleh juga. Okey, awak pernah tak nampak orang dia nak buah ciku dia cepat masak, dia masukkan dalam guni lah, dia masuk dalam beras. Pernah nampak tak? Siapa pernah buat? Pernah kan? Dia masuk dalam beras. Sebab apa? Beras tu nanti menyebabkan gas etilena tu terperangkap. Bila gas terperangkap, dia cepat masak. Kecuali kita letak buah tu kat luar. Okay, bila kat luar, gas tu tersebar mana-mana kan. Tapi kalau kita letak dalam bekas beras tu, maknanya dia terperangkap dalam beras, kemudian buah ciku tu cepat masak. Okay, kita dah belajar 5.1, 5.2, 5.1 jenis gerak balas. Okay, kita ada berapa gerak balas dia, Nur Adibah? Ibah, ada berapa dua jenis gerak balas? Namakan? Tak ada, tak dengar. Okay, cikgu ulang yang kita ada dua jenis gerak balas. Pertama ialah gerak balas tropisma yang bermaksud gerak balas tumbuh seran, tumbuh. Satu lagi ialah nafsi, sebahagian daripada tumbuhan dan bukan jenis gerak balas yang bersifat pertumbuhan. Okey, tropisma terbahagi kepada ni ringkasannya. Pertama, fototropisma iaitu cahaya. Geotropisma iaitu graviti, hidrotropisma iaitu air, sigmotropisma iaitu sentuhan atau suluh paut. Okey, dan terakhir adalah kimotropisma iaitu bahan kimia sama ada baja ataupun pada racun. Okey, nafsi pula adalah pertumbuhan jenis bukan pertumbuhan bukan jenis pertumbuhan iaitu fotonasi pada cahaya, pokok bunga, kelopak bunga, kuncup dan kembang kalau dia ada cahaya seperti pokok jepun. Seismonasi iaitu kepada rangsangan mekanikal, seismo, mo tu mechanical, tak salah sentuhan ke, kejutan ke, tiupan angin ke, titisan hujan ke, dia akan tertutup daunnya, tertutup. Itu adalah contohnya pokok semalu. Kemudian niktinasi, naik malam, siang, iaitu pokok petai belalang di mana daunnya kancup atau tertutup pada waktu malam dan terbuka pada waktu siang. Malam dia tutup. Okey, itu contohnya selain daripada pokok ulam raja. Sigmonasi adalah suhu. Contohnya si untuk tulip, iaitu pada suhu yang tinggi dia barulah pokok tulip itu akan mengembang. Okey, sigmonasi iaitu
pergerakan pada daun, pada perangkap lalat, daun perangkap lalat, iaitu dia getaran. Okey, kemudian kita terus kepada fitohormon. Fito maknanya tumbuhan, hormon pada tumbuhan. Kita ada paling utama sekali adalah auksin. Auksin ini berfungsi untuk mengawal atau dalam gerak balas geotrofisma dengan fototrofisma. Untuk bab kita, penggantan kita ni kita belajar dua saja. Kemudian yang paling penting ingat, dia akan menyebabkan pemanjangan sel. Pemanjangan sel atau pertumbuhan sel. Okey, kemudian gibberellin. Gibberellin ni adalah untuk apa? B untuk batang. B untuk batang. Cytokinin untuk awet muda. Merangsang semua merangsang-rangsang, tetapi dia merencat atau melambatkan proses penuaan. Okey, abscisic. Abscisic K untuk kemarau. Fikirkan kalau kemarau. Kemarau dia apa? Dia rencat proses apa? Proses pertunasan. Kemudian dia dormankan biji benih. Tak payah nak bertambah biji benih tu Okey, itu contohnya kemarau. Dia gugurkan daun. Kalau musim kemarau gugurkan daun Itu contohnya. Dan etilina paling senang sekali pemasakan buah. Kemudian kita tengok peranan hormon auksin dalam gerak balas pertumbuhan. Auksin ni dia menggalakkan pemanjangan sel. Menggalakkan pemanjangan sel. Tetapi kalau dekat pucuk, kepekatan auksin yang tinggi, ia merangsang. Tetapi dekat akar ia merencat. Kemudian auksin ni dia tak suka cahaya. Maka dia akan berada di kawasan yang redup. Okay, bila auksin tak sekata, dia tak tumbuh tegak. Kalau sekata, dia tumbuh tegak. Okey. Okay, itu je untuk kita hari ni. Jangan lupa jawab latihan praktis. Dah buat ke belum? Okay, sepatutnya tinggal sikit lagi ni aplikasi fitohormon dalam pertanian. Kita sambung je lah dengan yang kita bincangkan soalan somatiknya. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Tak ada, cikgu. cikgu. Okey, semua dah pandai dah. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suan wa'az. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ampun, minta maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi pada hari esok. Cikgu nak pesan latihan ataupun yang kita punya assignment kita hantar kat grup tolong. Sebab cikgu ni takut tak terlempar pandang. Latihan tolong hantar kat grup. Okay, lepas ni tulis kedatangan Okey, terima kasih kerana menghadiri kelas cikgu. Walaupun tak ramai, alhamdulillah juga untuk cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Sama.